Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, waris kepada anak-anak tahun 6 2021 Suara Al-Furqan, diucapkan semoga dalam keadaan sihat. Jadi insyaAllah hari ini berkaitan dengan taklimat ujian penilaian kelas KAFA, UPKK dan juga sistem pentaksiran pelajar Ikram Muslim SCPIM yang akan dihadapi oleh anak-anak tahun 6 pada tahun ini. Jadi untuk maklumat lanjut, mari kita teruskan. Ujian penilaian kelas KAFA atau UPKK, anak-anak tahun 6 adalah merupakan calon UPKK 2020. Itu tahun lepas yang tidak dapat dijalankan dengan keadaan sekarang ni. Jadi keperancangan sekolah bagi UPKK anak-anak tahun 6 ni ialah Julai dan September akan berlangsungnya kelas UPKK dalam kelas masing-masing oleh guru-guru subjek. Kemudian adanya amali penghayatan cara hidup Islam ataupun kita panggil PCHI oleh guru-guru penilai, dan juga amali solat juga oleh guru-guru penilai. Guru-guru penilai ni adalah guru-guru lain, termasuk guru-guru tahun lain lah, insyaAllah akan bantu dalam melakukan amali dan juga penghayatan cara hidup Islam dan juga amali solat. Dan saya telah masukkan agihan kumpulan beserta guru-guru penilai anak-anak tuan-tuan dan perempuan dalam grup Telegram. Perancangan sekolah juga pada hujung Ogos ada percubaan, maknanya kita sempat insyaAllah melakukan percubaan UPKK selama banyak sekali je lah. Mudah-mudahan ini akan membantu anak-anak kita dalam menghadapi UPKK sebenar nanti insyaAllah. Dan pada bulan September adalah lisan ataupun amali tadarus dan tilawah Al-Quran, juga hafazan dan tafsir Al-Quran oleh guru subjek Al-Quran. Untuk tahun 6 ni ada 3 orang guru Al-Quran. InsyaAllah mereka yang akan melakukan ujian amali ini insyaAllah. Kemudian pada bulan Oktober, peperiksaan dijadualkan iaitu pada 4 hingga 7 Oktober 2021. Jadi ini adalah perancangan sekolah dalam jadual pelaksanaan kelas KAFA ni tuan-tuan dan puan-puan Terusnya guru penilai PCHI ni saya dah sertakan dalam grup Telegram, boleh rujuk. InsyaAllah nanti ada lagi kumpulan kecil lah, anak-anak tuan-puan perlu join grup kecil tersebut untuk penilaian PCHI ni. Dan buku PCHI ni dan juga amali solat telah dimasukkan dalam list belian buku pada tahun lepas, itu pada 2020 masa anak tuan-tuan perempuan masa tahun 5. Jadi minta maaf lah tuan-puan mungkinlah kena cari baliklah buku-buku tersebut. Moga dimudahkan kita insyaAllah. Dan guru-guru subjek Al-Quran seperti disebut tadi untuk tilawah dan hafazan dan juga tadarus, itu Maklim Kamaluddin, Maklim Mama Amin dan juga Maklim Ansori insyaAllah. Mereka lah guru penilai kepada tilawah, tadarus dan tilawah dan juga hafazan. Untuk yang guru-guru lain adalah untuk penghayatan cara hidup Islam dan juga amali solat insyaAllah. Ini ini sebenarnya buku yang anak-anak tuan-puan dapat tu ialah cat photostat. Ini sebagai contohnya yang saya paparkan pada skrin ni. Ini sebenarnya buku yang kita dapat hasilkan, dapat kita jual pada murid-murid adalah buku photostat. Ini sebenarnya banyak versi buku ni. Ini sebagai contoh je lah tuan-puan Kalau nak cari memang tak adalah buku ni yang tuan-puan beli dalam pada simpanan tuan-puan. Jadi dalam buku ni kita akan nilai 4 bahagian, iaitu bahagian A peradaban, bahagian B ibadah, bahagian C akidah dan bahagian D sahsiah. Ini adalah apa yang dinilai. Kalau bolehlah, kalau tuan-tuan dan perempuan yang jumpa buku tu boleh tengok apa di dalam buku tu insyaAllah. Jadi mohon kerjasamalah untuk anak-anak melibatkan diri dalam ujian amali lah, dalam grup-grup kecil yang telah ditetapkan tu. Mohon kerjasama tuan-tuan dan perempuan lah bagi memastikan anak-anak dinilai dalam PCHI ni dan juga amali solat. Baik, soalan-soalan dah ada dan tu sebenarnya dalam buku tu. Jadi maksudnya anak-anak tuan-tuan dan perempuan boleh bersedia awal bagi sebelum diuji. Yang penting anak-anak kita dapat ilmu dan seterusnya mengamalkannya. Seterusnya jadual UPKK inilah seperti yang diberikan, telah diedarkan. Kalau ikut jadualnya petang lah,
tapi ini jadual asal lah. Isnin ulum syariah, akidah dan ibadah. Selasa sirah, jawi dan khat. Rabu adab kertas 1, kertas 2, serta Khamis 7 bulan Oktober Lurah Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Jadi kalau ikut jadualnya sebelah petang lah, sesi petang. Namun mendapat kenyataan media ni daripada JAKIM. Jadi kita ada 7 perkara dan saya nak highlightkan yang perkara ke-7, iaitu penilaian yang saya boldkan tu, saya hitamkan tu, penilaian terhadap murid juga dibuat melalui pelbagai kaedah. Jadi maksudnya kita kena bersedialah, pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa, untuk persediaan anak-anak yang untuk menghadapi penilaian ni melalui pelbagai kaedah. Kemungkinan mungkin secara online, tapi itu benda tu akan dimaklumkan, kaedah pelaksanaannya akan dimaklumkan kepada pihak sekolah. Jadi masing-masing kita bersedia dan diharapkan sama-sama kita berdoa semoga Allah mudahkan, walaupun pelbagai cara Allah mudahkan anak-anak kita menghadapinya dan kita dapat menyediakannya dengan baik, insya-Allah. Tiada yang mustahil bagi Allah dan doa adalah senjata bagi kita. Itu UPKK. Tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya saya nak pergi kepada SPPIM atau Sistem Pentaksiran Pelajar Ikrar Muslih. Kita Sekolah Rendah Al-Furqan ni merupakan salah satu rangkaian sekolah Ikrar Muslih. Untuk makluman, mungkin tuan-tuan dah tahu, kita ada 53 buah sekolah di seluruh negara. Sekolah rendah sekarang sekolah menengah, 38 adalah sekolah rendah dan 15 adalah sekolah menengah. Jadi kalau di Perak ni kita ada Hidayah, sekolah menengah Al-Hidayah Ipoh. Itu sekolah menengahnya. Sekolah rendah pun sekolah menengah, sekolah rendah Al-Hidayah. Jadi kita pun adalah rangkaian Ikrar Muslih. Jadi Ikrar Muslih ni ada kurikulum dia sendiri. Jadi SPPIM ni adalah kurikulum dalam Ikrar Muslih. Apa yang dalam pentaksiran SPPIM ni, kita adalah secara holistik. Dia ada tarbiyah, akademik dan kurikulum. Jadi semua ni dinilai dalam SPPIM, pentaksiran dia. Kalau dalam tahun 6 ni pentaksiran SPPIM tu, kita ada tengok, tuan-tuan dan puan-puan tengok perkara yang keempat, iaitu Konstruk Pentaksiran Pelajar Ikrar Muslih ataupun PKPIM. Ini buku dia telah diserahkan kepada anak-anak, digunakan suatu usrah. Dan dalam buku tu pun ada penilaian, dimasukkan markahnya ke dalam subjek akhlak tu. Kalau tengok akademik, subjek dunia akhlak tu ada markah daripada buku PKPIM tu, bahagian akhlak, konstruk akhlak, dimasukkan markahnya ke dalam ujian bertulis akhlak. Subjek dunia tu. Nanti saya tunjukkanlah. Kemudian dalam kurikulum, semua amali tu dimasukkan juga, ada markah dalam SPPIM tu. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok apa yang dinilai dalam SPPIM. Kita ada subjek akidah, fiqh, akhlak, sirah, bahasa Arab, Al-Quran, tilawah, hafazan, dan juga termasuk juga TKRSM. Kurikulum pun termasuk juga. Jadi kalau kita tengok, akidah secara bertulis, fiqh bertulis dan amali, akhlak bertulis campur lisan 70%, lagi 30% adalah daripada buku PKPIM tu. Dan sirah secara bertulis, bahasa Arab bertulis dan lisan, Al-Quran ialah tajwid secara bertulis, tilawah dan hafazan lisan. Jadi Al-Quran ni di satu kertas, tajwid, tilawah dan hafazan dicampurkan, digabungkan markahnya menjadikan satu kertas. Dan untuk tahun ni, SPPIM tahun ni, tajuk yang masuk untuk peperiksaan ialah tajuk tahun 6 sahaja, berbanding dengan SPPIM sebelum-sebelum ni 2019 ke bawah. Dia termasuk daripada kalau tajwid daripada darjah 3, 4, 5, 6. Kalau subjek lain tu 4, 5, 6. Jadi tapi disebabkan keadaan sekarang ni dengan PDPR ni, maka subjek yang masuk, tajuk-tajuk yang dimasuk dalam peperiksaan ialah subjek tajuk tahun 6 sahaja. Itu tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, jadi kita mohon kerjasama lah. Bila amali TKRSM tu, ia adalah secara atas talian, maknanya kena sediakan video, okey, ataupun mungkin secara Google Meet penilaiannya. Jadi apa pun mohon kerjasama pada tuan-tuan dan perempuan untuk memastikan anak-anak turut serta dalam ujian tersebut. Okey, peperiksaan SPM dijadualkan pada 11 hingga 14 Oktober 2021 dan dijalankan secara online. Tarikh ni, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok, tarikh SPM ni adalah seminggu. Minggu berikutnya selepas UPKK. Okay, walau bagaimanapun kami sedang berusaha lah untuk Ikram Muslim untuk mempertimbangkan supaya ada perubahan tarikh lah, sebab 2 minggu berturut-turut anak-anak kita periksa. Allahuakbar lah. Kalau apa pun kita sama-sama berdoa Allah mudahkan mereka, Allah lapangkan fikiran mereka, Allah lapangkan dada mereka bagi menghadapi semua ni. Okay, yang penting kita sama-sama doa, dan kami berusaha lah dalam usaha supaya dipertimbangkan semula tarikh SPPM ni, dan secara online. Jadi macam mana tu kita tunggulah kalau makluman daripada Ikram Muslim. Pelaksanaan SPPM tahun 6 2021 secara dalam talian, maklumat terperinci akan menyusun dalam waktu terdekat. Jadi kita mungkin akan ambil pengalaman daripada sekolah-sekolah lain, sekolah rangkaian Muslim yang lain. Setakat ni 16 buah sekolah pernah menjalankan peperiksaan secara atas talian ni, dalam talian. Sebab kalau tahun lepas 2020 SPPM tahun 2020, alhamdulillah sekolah rendah Al-Furqan sempat mengambil secara bersemuka. Elok je habis SPPM tu kita periksa PKP. Jadi alhamdulillah kita sempat. Cuma amali dilakukan selepas peperiksaan. Jadi amali itulah yang kita buat secara atas talian. Jadi tahun ni semuanya atas talian. Apapun kita sama-sama berdoa lah, semoga Allah mudahkan pelaksanaan SPPM. Jadi seperti tuan-tuan dan perempuan mesti sedia maklum, apa yang penting adalah kerjasama antara kita, sekolah dan juga para waris, pihak tuan-tuan dan perempuan, dalam kita berusaha supaya anak-anak kita berjaya. Walaupun kita nampak mungkin kita rasa macam exam oriented, berorientasikan peperiksaan, tapi sebenarnya itu sebagai ilmu mereka. Mudah-mudahan ilmu mereka itu mereka amalkan dan mereka kongsikan dengan yang lain. Kalau Ikram Muslim kita panggil soleh wa muslih, iaitu baik dan mengajar orang lain kepada kebaikan, berbuat baik. Jadi insya-Allah kita sama-sama bekerjasama supaya kami pihak sekolah memastikan pelajaran dihabiskan. Kemudian kami pihak sekolah berusaha menambah baik prestasi murid, dan juga kita mohon juga lah kerjasama tuan-tuan dan perempuan yang memang sedia maklum lah akan perkara ini, itu memastikan anak-anak mengikuti kelas, kemudian menyediakan keperluan untuk anak-anak menghadapi UPKK dan SPPM. Kita mohonlah kerjasama kami, guru-guru juga, pihak sekolah juga berusaha, dan sama-sama lah kita berusaha. Semoga keberkatan atas kerjasama ni, Allah memberkati usaha kita, seluruhnya Allah memberi kejayaan kepada anak-anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan daripada kejayaan yang bermula darjah 6 ni, terus membawanya kepada kejayaan di akhirat nanti, insya-Allah. Okey, jadi ini sebagai makluman sahajalah. Nak kata perkongsian pun saya rasa tuan-tuan dan perempuan lebih arif lah, mungkin yang ramai di kalangan guru memang arif tentang ni. Jadi cuma saya nak bawakan tentang PBD ni. Dalam PDPR ni kami nak menilai menilai anak-anak tu, kami perlukan bukti kan, evidence dia, dengan tugasan yang diberi kepada anak-anak tu. Jadi tugasan tu pastikan anak-anak buat, ingatkan anak-anak, tuan-tuan perempuan, ingatkan mereka supaya melakukan tugasan yang diberi oleh guru. Dan sekiranya diminta hantarlah tugasan tersebut. Dan sekiranya tidak dapat hantar ke sekolah, kita mohon kerjasama pada ibu bapa
untuk ambil gambar dan hantar kepada kami melalui Telegram. Setakat ni memang ada tapi tak ramai, dan saya dapati ada murid yang memang pandai. Kelebihan dia Allah bagi, tapi setakat PDPR ni tak pernah hantar. Jadi macam mana kita nak kita nak merekodkan tahap penguasaan anak-anak tu. Sebab PBD penting, sebab UPSR tak ada. Jadi untuk untuk mereka melangkah ke sekolah menengah nanti, terutamanya yang nak pergi ke asrama penuh tu. Jadi mohon sama tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama lah bantu anak-anak dalam adanya PBD ni, ya. Mohon sangat. Okey. Dan saya cuma nak sekali lalu je lah tentang kesan ponting kelas, walaupun kelas PDPR dalam atas talian, jadi mempunyai kesan dia. Okey, kalau sekolah tu saya rasa insya-Allah senang kan. Anak-anak tak ponting sekolah, tapi bila PDPR kita maklumlah suasana tu mungkin suasana tu tidak membantu mereka. Yalah kita kat rumah kan lain, ya. Jadi sama-samalah kita cuba bantu anak kita dalam menghadiri kelas PDPR ni. Ini saja. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga apa yang kita dikongsikan ni bermanfaat. Sebarang masalah bolehlah boleh beri kepada saya, insya-Allah. Boleh hubungi saya 013 392 9991, insya-Allah. Jadi sekali lagi mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dulu, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.